Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada pagi ini saya Ahmad Fairul bin Ismail ingin membincangkan satu tajuk penting mengenai satu tinjauan yang saya jalankan tentang pendidikan teknik dan vokasional bagi golongan pelajar berkeperluan khas. Keperluan khas merujuk kepada golongan individu yang memerlukan bantuan khas atau sokongan dan rangsangan, iaitu individu yang dimaksudkan adalah pelajar atau kanak-kanak yang mengalami perkembangan yang kita kategorikan sebagai kurang upaya atau kelainan upaya. Pelajar berkumpulan khas pula adalah mereka ni yang mengalami sebahagian daripada kecacatan penuh visual atau anggota badan dan dikategorikan golongan kelainan upaya, yang mana mereka ni harus diberikan hak pembelajaran yang sewajarnya setara dengan pelajar normal yang lain. Objektif kajian ini adalah untuk kita nak kenal pasti kekurangan dan keperluan pelaksanaan pendidikan TVET pada pelajar berkeperluan khas pada hari ini, dan juga untuk kita nak menyenaraikan segala permasalahan yang wujud dalam pelaksanaannya. Antara lain pula, kita nak memastikan kesepadanan teknologi terkini dengan kejayaan yang sesuai bagi pelajar-pelajar istimewa ini. Kerana masing-masing pelajar ni mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan mereka sendiri. Kemudian kita nak kenal pasti keterampilan tenaga pengajar itu sendiri yang mengajar pelajar berkeperluan khas ni. Dan saya juga berharap dengan hasil tinjauan ni dapat dimanfaatkan dan boleh dijadikan bahan penting untuk kajian dan rujukan bagi institusi-institusi lain pada masa kini dan akan datang, terutamanya dalam bidang pendidikan teknik dan vokasional lah. Kaedah kajian yang digunakan untuk tinjauan ini adalah menggunakan pendekatan bersifat kuantitatif, kerana ia bersesuaian dengan situasi semasa berikutan pergerakan yang terhad, iaitu PKP musim pandemik ni, yang mana sukar untuk kita bergerak bebas dan sukar untuk kita dapatkan dan mengumpul segala maklumat secara bersemuka atau secara terus. Dalam tinjauan ni saya menggunakan lebih kurang 15 jurnal dan juga bahan rujukan lain dari pelbagai latar belakang pendidikan dan kepakaran penulis lah, termasuklah laman sesawang kerajaan yang dibenarkanlah seperti laman sesawang Kementerian Pendidikan, laman sesawang perangkaan dan beberapa laman sesawang penting lah, bagi saya nak memastikan segala yang data yang saya perolehi ini berkualiti dan tepat. Baik, dalam dapatan kajian ni saya dapat kelaskan kepada dua kategori iaitu kategori keperluan dan juga kategori halangan dan cabaran. Dalam kategori keperluan ni terdapat lebih kurang 13 keperluan yang telah saya kena pastilah yang memerlukan perhatian semua pihak, termasuk kementerian berwajib bagi memenuhi dan memperbaiki semua kekurangan, termasuklah antaranya adalah keterampilan pengajar itu sendiri, silibus yang sesuai ataupun silibus yang perlu kita baharui dari masa ke semasa bersesuaian dengan teknologi, prasarana khas untuk PBK juga, macam saya maksudkan prasarana yang terbaru yang sesuai, dan juga keperluan-keperluan lain yang difikirkan perlu untuk diperbaharui ataupun diperbaiki. Baik, bagi kategori halangan dan cabaran pula dapat dirumuskan beberapa isu penting yang perlu diberi perhatian dan sokongan, terutama bagi tenaga pengajar itu sendiri, yang mana antara cabaran mereka ni adalah seperti nak mengawal emosi, sikap sifat yang sabar yang tinggi untuk mengawal pelajar-pelajar istimewa ni, komitmen yang tinggi, kerjasama dan komitmen daripada ibu bapa pelajar itu sendiri, serta bantuan-bantuan lain yang difikirkan perlu bagi membantu tenaga pengajar ni terus yakin dan bersedia untuk mengajar. Dalam sepanjang tinjauan ni dapat dilihat terdapat beberapa penambahbaikan yang perlu atau dipikirkan perlu bagi memastikan untuk kita memastikan sistem pendidikan ni menjadi lebih mantap dan kemenjadian golongan pelajar berkeperluan khas ni. Antaranya adalah seperti pembentukan badan khas yang memantau segala keperluan dan kemajuan pelajar berkeperluan khas ni di semua institusi pendidikan, terutama bidang TVET lah
Walaupun kita tahu sudah ada Badan Berkhidmatan Kesihatan Khas Kanak-kanak Berkeperluan Khas iaitu KKKK yang memantau, tapi ia ni terlalu menyeluruh. Kemudian penubuhan institusi khas yang akan menjalankan dan menerima semua pelajar-pelajar berkeperluan khas yang lepasan TVET, teknik dan vocational ni, menjalankan OJT dan menilai keterampilan. OJT iaitu on job training dan kita dapat menilai terus keterampilan pelajar ni dan mengadakan pertandingan kemahiran khas bagi pelajar berkeperluan khas ni pada setiap tahun, iaitu pertandingan yang diiktiraf lah. Baiklah, kesimpulannya semua pihak perlulah memainkan peranan penting dalam memastikan kejayaan dan kemenjanjian setiap pelajar berkeperluan khas ini, iaitu pelajar istimewa ini. Dan dalam masa yang sama, kesemua kekurangan sumber yang kita senaraikan tu adalah perlu dipenuhi untuk memastikan matlamat dan objektif pendidikan bagi golongan pelajar berkeperluan khas ini dapat dicapai dengan jayanya. Sekian, terima kasih.